Subhanahu wa taala, maka Allah Taala telah nyatakan bahawa fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi bila mana manusia ini syirikkan Allah Taala, maka Allah Taala telah utuskan nabi dan rasul supaya bawa balik, tarik semula umat yang syirik itu kepada Allah. Tunjukkan semula mereka jalan kebenaran. Dan nabi dan rasul ni datang bukan dengan tangan kosong, bukan dengan akal fikiran mereka macam mana nak bawa umat ni kembali kepada ajaran tauhid, bukan dengan akal fikiran mereka. Tapi Allah Taala ceritakan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tentang apa? Tentang tauhid, tentang mereka ni mensyirikkan Allah Taala. Maka rasul-rasul ini diutuskan kepada mereka itu kitab. Bukannya mereka datang dengan membawa akal fikiran mereka sendiri, bukan dengan suka-suka tunjukkan cara nak sembah Allah ni hanya dengan akal fikiran, bukan, tapi dengan kitab yang diutuskan pada mereka. Jadi para ulama katakan apa? Para ulama kata bahawa jumlah nabi dan rasul keseluruhannya adalah 124,000. Ramai lah kan, tapi ramai kalau nisbah dengan umat manusia keseluruhnya sikitlah. Dan dalam ramai itu 300 orang dalam kalangan mereka adalah para rasul. Dan kesemua mereka itu diberikan kitab. Kalau kita tahu kan, kalau kita biasa belajarlah akidah ni, bila kita belajar akidah, rasul ni kitabnya ada 4. Mula-mula kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab apa lagi? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tahu 4 je. Tapi sebenarnya setiap rasul itu ada kitab. Setiap nabi itu ada kitab. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah Taala sebutkan dan diutuskan pada mereka, diturunkan kepada mereka bersama mereka itu kitab. Makna kata kitab suci ni bukanlah 4 je, tapi banyak lagi. Sebab itulah kalau tengok dalam tafsir Hamka, dia kata apa? Hamka relatekan ayat ini dengan satu ayat lain yang berbunyi wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu ada yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala rasul pada mereka. Erti setiap umat tu maksud satu umat tu umat. Kalau dalam tafsiran para ulama ada bangsa Parsi, ada bangsa Arab. Bangsa Parsi ada rasul dia, bangsa Arab ada rasul dia. Jadi kalaulah para penafsir ulama zaman dahulu tu tahu kewujudan bangsa Melayu barangkali ada rasul dia, kita tak tahu. Kita tahu kan? Sebab setiap umat tu ada rasul dia. Tapi kita tahu dalam Quran pun tak cerita semua. Dalam Quran tak cerita semua. Orang tanya ustaz, kenapa Quran tak cerita semua rasul? 300 orang rasul tu kan. Kalau cerita semua, Quran tak jadi banyak ni lah. Dia akan jadi banyak lah Quran tu. Jadi ada kisah yang mana Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran, dan ada kisah yang Allah Taala tidak ceritakan dalam Al-Quran. Jadi jumlah kitab ni adalah sebanyak mana jumlah rasul dan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita perasan, kalau kita tengok dialog Dr. Zulkarnain kan, ditunjukkan bahawa dalam kitab-kitab suci yang dikenal dalam sejarah manusia, selain daripada Bible, selain daripada kitab Taurat, kitab Injil, contoh kitab dalam agama Hindu ni namanya kitab Vedas. Dalam dalam Vedas ni ada ayat yang mana menyamai surah Al-Ikhlas. Maksudnya maksud ayat dalam Vedas itu, dalam kitab suci agama Hindu ada yang menyamai surah Ikhlas. Apa maknanya? Sisa-sisa ajaran yang terdahulu itu masih terdapat dalam kitab-kitab suci agama lain. Sama juga kalau dalam kitab suci, bukan kitab suci lah, bagi mereka suci lah kan, kitab agama Buddha pun sama juga. Di setiap kitab suci yang wujud, yang menjadi anutan ataupun penganut agama-agama di seluruh dunia ini, ada di dalamnya saki-baki, sisa-sisa ajaran tauhid. Nak kata apa? Makna kata pada asalnya ajaran Nabi mereka itu adalah benar. Tapi kemudian bila mana Nabi mereka telah meninggal dunia,
maka pengikut mereka telah menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul mereka. Sebab itulah kata Hamka, kemungkinan tokoh-tokoh agama yang kita kenal, contoh macam Gautama Buddha, kemungkinannya mereka adalah Rasul. Kalau dalam bangsa Cina tu, dalam Cina tu namanya Konfusi, kemungkinan mereka adalah Rasul. Tetapi kita, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kita nak tentukan seseorang tokoh tu Rasul ataupun tidak boleh, melainkan dengan penyaksian Al-Quran ataupun pengakuan daripada Nabi SAW. Kemungkinan sahaja. Tapi nak kata dia betul-betul Rasul, tidak bolehlah, sebab tidak ada dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Siapa ni? Kitab tu mana Al-Quran lah. Tidak berselisih tentang Al-Quran ataupun tidak berselisih tentang kitab yang dikenal, dua kitab utama, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata kerana dengki antara mereka sendiri. Ini ayat ni tuju kepada orang-orang yang bersama dengan Nabi pada waktu itulah, orang Yahudi dan orang Kristian. Jadi mereka ni sebenarnya mereka bukannya tak tahu Al-Quran, mereka bukannya tak yakin Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab apa? Sebab Allah Taala sebut baghyan bainahum, sebab hasad, dengki dalam kalangan mereka. Mereka dengki kenapa Nabi terakhir ni adalah Nabi Muhammad SAW, bukan dalam kalangan mereka. Itu sebabnya. Bukan sebab mereka ni tak yakin kitab yang terakhir ni, Al-Quran ni adalah daripada Allah Ta'ala, tapi sebab mereka dengki Nabi tu dilantik dalam kalangan orang Arab, bukan dalam kalangan orang-orang Yahudi. Sebab kita pernah cerita dulu kan, Nabi yang terakhir dalam kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa AS. Nabi Isa beritahu bahawa akan muncul Nabi akhir zaman. Kemudian kalau dalam kalangan bangsa Arab ni berhenti dekat Nabi Ismail AS. Dua jalur kat sini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ni Arab. Dia berhenti. Kemudian yang sebelah sini terus sampailah pada Nabi Isa AS. Jadi mereka tunggu, mungkin daripada jalur inilah, jalur keturunan Bani Israel, akan munculnya Nabi akhir zaman. Tapi akhirnya muncul kat sini, muncul daripada jalur bangsa Arab, daripada keturunan Nabi Ismail AS. Lalu mereka dengki sebab kenapa tidak dilantik Nabi akhir zaman dalam kalangan mereka. Sebab apa? Sebab dengki telah mereka menafikan kebenaran Al-Quran. Maka Allah Taala sebut, fahdallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Maka Allah Ta'ala beri petunjuk kepada orang beriman yang bersama Nabi Muhammad SAW. Dan penutup ayat ini, Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi hidayah ni adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa-siapa saja Allah Ta'ala nak hidayah, Allah Ta'ala akan bagi. Dalam kalangan orang Yahudi sekalipun, mereka ni orang yang berilmu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kita cerita dulu kan bagaimana mereka tahu sangat sifat-sifat Nabi ni. Tapi sebab Nabi ni bukan dalam kalangan mereka, mereka tutup sifat-sifat Nabi yang telah nyata disebutkan dalam kitab suci mereka. Dalam kitab Taurat sebut jelas Nabi ni bentuk macam mana, Nabi tidak tinggi, Nabi tidak rendah, macam-macam kan. Dalam kitab Taurat sebut Nabi ni rambutnya begitu. Tapi bila mana mereka lihat Nabi tu bersesuaian dengan apa yang disebut dalam kitab mereka, mereka ubah kitab mereka sendiri. Kalau dalam kitab mereka sebut Nabi ni orang yang tidak tinggi, tidak rendah, mereka ubah Nabi ni orang yang tinggi yang akhir zaman. Dia ubah supaya apa? Supaya tidak tally dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun mereka banyak ilmu, tapi sebab hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh bagi pada siapa saja. Tuan-tuan, akhir-akhir ni kan, bila zaman PKP ni, bila artis tak dapat nak berlakon dan sebagainya kan, kita semua tahulah ramai artis yang berhijrah.
Saya sebut seorang lah, tuan-tuan semua kenalkan, Nabil. Siapa tak kenal dengan perwatakan dia dalam TV kan, dengan apa, nyakat orang kan, kemudian dengan macam-macam lah, dengan joget sebagainya kan. Tapi bila mana Allah Ta'ala bagi hidayah, sekejap je boleh berubah. Dalam tempoh tak sekejap, bila Allah Ta'ala jadi hati manusia tu sekejap. Ramai lagi lah kalau kita bilang seorang-seorang kan, Allah Ta'ala bagi hidayah. Kadang-kadang saya tengok pun, saya ikuti beberapa ucapan dia kadang-kadang kan. Sebelum tu Faizal apa entah nama kan, kita tengok kan ucapan dia, kadang-kadang rasa malu. Kesedaran dia tentang apa namanya, tentang kebimbangan dia, kebimbangan tentang akhirat macam mana nanti kita, tuan-tuan. Jadi kesedaran yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati tu kadang-kadang lebih pada kita yang dah lama ni. Lama yang kita ni, ya kita mengajar, kita datang semayang. Sebab itulah apa nama ni, orang ni memberi pengajaran kepada kita bahawa al-ibratu lil khawatim. Maksudnya amalan manusia ni adalah di hujung nanti, di hujung. Sebab itulah kita minta selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta antaranya adalah yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. 17 kali saya kita minta kan. Jadi bila kita semayang tu, kita baca, tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, kita berada di atas jalan yang lurus. Yang keduanya kita minta apa? Kita minta supaya Allah Ta'ala tidak bolak-balikkan hati kita ni untuk kita ni lalai. Sebab itulah antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi yang Nabi selalu sebut. Sahabat kata apa? Nabi sangat memperbanyakkan amalan ini, mesti doa ni, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata hati manusia ni adalah berada di atas kuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bolak-balikkan bila-bila masa sahaja. Ada orang hari ni dia taat pada Allah, tapi bila mana hujung usianya dia lalai. Ada orang macam tu kan. Tapi ada orang yang mana awal usianya orang yang lalai, tapi Allah Ta'ala tarik hati sekejap je dia dah jadi orang baik, orang yang ingat pada Allah. Jadi itulah kita minta selalu dengan Allah Ta'ala. Dan kemudian kathir, berdasarkan ayat ini dimuatkan satu doa, dinukilkan satu doa daripada Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatlah kepada kami kebenaran itu sebagai benar, supaya kami boleh ikut. Sebab kadang-kadang, tuan-tuan, kebenaran tu dia tak tersingkap pada pandangan kita. Kebenaran tu satu je, kebenaran tu tetap benar, tapi kita tak nampak kebenaran tu. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran tu benar. Sebab kita kadang-kadang kita tengok benar tu, kita nampak dengan kepala kita salah, sedangkan itulah kebenaran. Yang kedua kita minta warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kepada kami ya Allah untuk kami ikut kebenaran tersebut. Nanti kadang kita takut, tuan-tuan, kadang kita tak nampak yang benar tu adalah benar. Sebab apa kita tak nampak? Barangkali sebab nafsu kita. Tak, perkara yang benar tu tak tally dengan kita punya keinginan. Ataupun barangkali perkara yang benar tu yang datang daripada golongan yang kita sokong. Jadi ini masalah. Sebab itulah kita melihat dengan hati kita. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala yang pertama, perlihatkanlah kebenaran itu memang benar pada pandangan kita, dan diberikan rezeki untuk kita ikut kebenaran tersebut. Yang ketiga kita minta Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, perlihatkanlah kebatilan itu sebagai batil. Sebab kadang-kadang kita melihat, kita tak nampak itu adalah batil, kita nampak yang batil itu adalah benar. Itu masalah kita, tuan-tuan. Contoh, kita ambil contoh mudahlah. Apa kesan kalau kita tak nampak kebatilan itu sebagai batil dan kebenaran sebagai benar? Contoh mudah, tuan-tuan. Orang yang buta warna, dia naik kereta kan, tapi light itu hijau, dia nampak merah. Hijau nampak merah, tak apa lagi. Tapi kalau merah nampak hijau, merah tapi light nampak hijau, dia pergi, orang akan langgar dia, ataupun dia akan langgar orang lain. Itulah ibarat yang mudah. Kalau kita perkara yang benar kita tak nampak,
sebagai benar, sebaliknya kita nampak perkara batil tu sebagai benar. Itulah yang dibimbangi oleh kita. Jadi sebab itulah last sekali wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, perlihatkan kepada kami itu perkara batil itu memang batil sungguh. Supaya apa? Supaya kita boleh jauh daripada kebatilan tersebut. Saya nak sentuh satu isu lah. Saya minta maaf lah kalau ada yang tak setuju kan. Tentang apa? Tentang isu orang buat forex ni. Forex ni kan. Jadi ada juga saya tengok saya ikuti dalam media sosial. Walaupun fatwa para ulama ni kata tak boleh, majoriti para ulama kata boleh lah. Jadi tuan-tuan, kita senang macam je. Nak tahu benda tu salah ataupun betul, tengok apa majoriti ulama kata apa. Sebab kalau kita nak cari, tak apa, ni ada khilaf ni, ulama kata boleh. Jadi yang pelik-pelik tu memang ada lah, hujung-hujung tu memang ada. Jarang sangat kita jumpa semua ulama ni sepakat pada satu isu dalam bab fiqh. Tapi ada juga orang bila mana kata ulama kata tak boleh, sebab situ ada unsur-unsur maksudnya unsur riba dekat situ. Maka dipertahankan dan ajak orang sama pula kan. Ini salah satu contoh lah. Jadi kadang-kadang bila mana kebenaran itu kita tak nampak ataupun kebatilan itu kita nampak benar, kadang-kadang kita tersasul mempertahankan kebatilan yang kita anggap sebagai benar. Sebab itulah kita minta dengan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, dan kita minta juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan kita minta juga Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Baik. Habis ayat yang ke-213. Ayat 214. Firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu? Ini satu lagi ayat yang patut kita rasa bimbang. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tanya kita kan, ingat boleh masuk syurga mudah-mudah ke? Sedangkan belum datang kepada kamu cubaan yang telah datang kepada umat terdahulu. Apa cubaan yang telah datang pada umat terdahulu? Dijelaskan oleh sambungan ayat ini, massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Telah menimpa kepada mereka al-ba'sa. Al-ba'sa dalam ayat ini disebut, dalam terjemahan disebut malapetaka. Ibn Kathir sebut apa? Al-ba'sa ini adalah al-faqr, kemiskinan. Al-faqr, kemiskinan. Wadh-dharra' dalam terjemahan disebut sebagai kesengsaraan. Ad-dharra' Ibn Kathir sebut asqam, penyakit-penyakit. Maksudnya umat terdahulu pun dah kena dah cubaan ni, kemiskinan, malapetaka, penyakit-penyakit. Wazulzilu, dan mereka ni digoncangkan. Maksudnya digoncangkan sebab takutnya mereka kepada musuh. Ini berlaku kepada siapa? Kepada orang Islam ketika mana berlaku perang Ahzab yang berlaku pada tahun 3 Hijrah, di mana Madinah ni dikepung oleh tentera Quraisy dan juga beberapa kabilah seramai 10,000 orang dalam keadaan orang-orang Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah yang berlindung dalam Madinah tu mereka belot. Jadi di hadapan orang Islam berhadapan dengan tentera musyrikin Quraisy, di belakang orang Islam berhadapan dengan pembelotan ataupun pengkhianatan daripada orang Yahudi. Masa itulah orang Islam sebahagian yang lemah iman, mereka takut sehingga yang mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana kemenangan yang dijanjikan? Dulu Nabi Muhammad, dulu Rasulullah Muhammad janji pada kita boleh tawan Rom dan Parsi lah apa semua kan. Sekarang kita nak pergi tandah, kita nak pergi buang air, kita takut. Ini kata sebahagian orang munafik apabila mereka dikepung oleh orang-orang musyrikin. Baik. Jadi tuan-tuan, ayat ni Hamkar kata apa? Hamkar kata umat Islam ini merupakan satu umat yang paling banyak dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain, mengenai agama lain. Dibawakan sejarah. Kalau tengok dalam sejarah kan, itu kalau tengok sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas macam mana Nabi cerita kan. Nabi cerita bagaimana umat terdahulu ni mereka ada yang dalam kalangan mereka tu ditanam dalam tanah, kemudian digergaji kepala sehingga terbelah dua. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang
sebagaimana dalam surah Al-Buruj. Kalau kita baca terjemahan dia, baca tafsir dia, bagaimana sekumpulan orang beriman telah diletakkan di tepi parit, kemudian mereka telah dibakar dalam parit. Kemudian banyak lagi lah ujian-ujian yang menipu umat terdahulu. Dan kemudian setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahulah sejarah hidup Nabi macam mana, sahabat-sahabat mereka dalam keadaan kemiskinan, dipulaukan dan sebagainya kan. Kemudian setelah itu, setelah daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang paling banyak menerima cubaan berbanding penganut-penganut agama lain. Contoh kata Hamka, di zaman Abbasiyah, zaman Khalifah Abbasiyah, umat Islam di Baghdad telah dilanggar oleh Mongol. Sehingga kan umat Islam ramai yang disembelih, dibunuh. Darah tu macam air. Kemudian khazanah umat Islam, kitab-kitab yang banyak telah dibuang di dalam sungai, menyebabkan air sungai itu berubah warna. Bayangkan betapa banyak khazanah ilmu yang telah dimusnahkan ketika mana Baghdad dilanggar oleh Mongol. Kemudian di Spanyol Islam pernah berkuasa selama 700 tahun. Spanyol tuan-tuan, Islam pernah berkuasa selama 700 tahun. Ini lama ni. Kita sejarah tanah Melayu ni kan berapa lama? Kita ni berapa lama? Kita berapa lama sejarah Islam? Kalau kita ambil start pada Melaka kan, berapa lama? Ni 700 tahun Islam pernah menjadi kerajaan di Spanyol. Kemudian telah disembelih ramai-ramai orang Islam. Jadi orang Islam ni cubaannya berbanding umat-umat lain tu banyak. Sebab itulah Allah Ta'ala nyatakan ini sebagai satu hakikat. Umat Islam akan menghadapi cubaan, sebab cubaan itulah sebagai syarat untuk masuk dalam syurga Allah. Cuma kita tak minta lah cubaan tersebut. Cuma dalam ayat ni ada satu cubaan yang sedang kita alami sekarang, iaitulah wadh-dharra, penyakit-penyakit. Kita menghadapi zaman kita terpaksa berkurung kat rumah, zaman ketakutan, zaman kita ni terdedah kepada kematian dan sebagainya. Ni satulah cubaan ni kan. Jadi apa natijahnya? Sehingga kan beratnya cubaan yang dialami oleh orang beriman itu, sehinggalah berkatalah Rasul, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Berkatalah Rasul dan juga orang-orang yang beriman bersama mereka ni, bilakah lagi bantuan daripada Allah. Ni nak cerita umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berat cubaan mereka ni sehingga kan orang beriman ni bukan mereka tak yakin pada Allah, Rasul juga bukan mereka tak yakin pada Allah, tetapi disebabkan berat cubaan tersebut, mereka mengeluh, bilakah lagi datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala jawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya bantuan Allah adalah dekat. Jadi inilah dia ayat ni tuan-tuan, kita kena pegang sungguh-sungguh. Nak masuk syurga bukannya senang, bukan sekadar kita berangan-angan yang nak masuk syurga. Nak masuk syurga ni susah. Susah maksudnya apa? Susah maksudnya kita bukanlah sekadar boleh mengharapkan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, buat lebih kurang tak apa kot, Allah Ta'ala terima ni ibadah kita ni. Tak boleh, kena buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pada bersabda, huffatun nar bisyahwat. Untuk masuk neraka ni, dia dikelilingi oleh syahwat. Wa huffatul jannatu bil makarih. Dikelilingi syurga tu dengan perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat. Mentaati Allah, meninggalkan perkara yang dilarang. Nak masuk syurga, kena buat perkara yang nafsu tak suka. Nak masuk neraka mudah, nafsu suka kita buat. Jadi sebab itulah kita ni alhamdulillah, antara cubaan-cubaan yang dinyatakan dalam ayat ini, iaitulah cubaan yang telah berlaku pada umat terdahulu, cubaan yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kena pada kita lah. Kita ni, kita nak sembahyang tak ada masalah, kita nak buat kebaikan pun orang tak marah. Kita boleh buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita boleh buat. Nak puasa tak ada orang marah. Ada setengah-setengah tempat kan nak puasa pun tak boleh. Di saudara-saudara kita Myanmar nak puasa pun tak boleh. Pernah satu ketika kan
apa nama ni, pernah satu ketika di Soviet Union masa tu, masih lagi komunis mendominasi semua tu kan, Soviet Union sebelum dipecah jadi negara-negara kecil ni. Masa tu orang Islam nak baca Quran pun tak boleh, salah. Kita alhamdulillah nak buat ketaatan, kita bebas nak buat. Cumanya kita berperang dengan keinginan kita, dengan nafsu kita tu saja. Tapi apa sekalipun ujian tu tetap ada. Tetap ada, dan kita kena sungguh-sungguh supaya kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat terakhir kita untuk pagi ini, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jadi ayat ini turun bila mana sahabat-sahabat Nabi SAW tanya Nabi, apa yang nak mereka nafkahkan? Apakah yang hendak mereka nafkahkan? Maka Allah Ta'ala jawab bukanlah apa yang nak dinafkahkan, tapi kepada siapa yang mereka perlu nafkahkan. Maksudnya bukan apa, tapi kepada siapa. Sebab apa tu kita nafkah perkara yang beri manfaat, duit ataupun apa sajalah. Cumanya dalam ayat ni Allah Ta'ala menjawab persoalan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Qul ma anfaqtum min khairin, apa sahaja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan yang pertama sekali kepada ibu bapa terlebih dahulu, kemudian kaum kerabat, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Maksud orang yang sedang dalam perjalanan ni adalah orang yang musafir, yang putus bekalan. Orang musafir putus bekalan, maksudnya dia, kalau nak mudah faham macam ni lah tuan-tuan, pelarian yang ada dekat negara kita, dari Syria ke daripada mana kan, itu adalah antara orang yang sangat-sangat wajar kita berikan bantuan. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala dahulukan untuk kita ni beri bantuan kepada mak ayah yang miskin, kemudian kaum kerabat yang miskin, kemudian anak yatim yang miskin. Sebab apa? Sebab kalau orang kaya tak perlu kita bagilah kan. Kalau mak ayah dah kaya dah, tak perlu bagilah. Cumanya bagi sebagai tanda sayang, tak apa. Tapi kalau nak sedekahkan, nak kita dapat pahala betul-betul, bagi pada yang susah. Dan yang susah tu Al-Quran sebut didahulukan kepada orang yang rapat dengan kita, kaum kerabat. Sebab bila kita sedekah pada orang yang rapat dengan kita, kaum kerabat kita, kita akan dapat dua pahala. Yang pertama, pahala kita menghubungkan silaturahim. Yang kedua adalah pahala sedekah. Kemudian penutupnya Allah Ta'ala sebut, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, apa saja sedekah yang kita laksanakan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sikit banyak, sikit mana pun, sikit banyak kita sedekahkan, semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sesekali kita anggap remeh, oh ni RM1 je ni kan, ataupun RM10 je, jangan. Sebab walaupun perkara itu kecil, maka tetap akan ada yang kita akan tengok dalam buku catatan amalan kita pada satu hari nanti. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan ada ruang untuk kita tinggalkan kalau ada peluang kita nak sedekah, walaupun dengan RM1. Walaupun barangkali kita tengok kan dekat kaunter, contoh kan dekat kaunter kedai ada pembinaan surau ke, pembinaan masjid ke, tabung anak yatim ke, dan kita kalau lebih RM5, RM4.5, RM5 tu masuklah dalam tabung, lah. Sebab itu peluang kita sedekah, dan kita tak tahu barangkali itu amalan istiqamah yang kita buat, yang mudah kita buat. Nak tunggu kita keluar RM10, RM20, RM50, mungkin kita pun fikir juga kan. Tapi bila yang sikit ni istiqamah, kalau kita beli kat situ kan, kita selalu beli RM4.5, RM50 kita sedekah. Kalau dah selalu kita buat, kita tak sedar, itu barangkali mungkin beberapa tahun kita buat macam tu dah mencecah beratus ringgit barangkali. Jadi sebab itulah kita jangan ambil mudah peluang untuk kita sedekah ni. Sebab tu kalau tengok dalam ayat Quran, banyak sangat ayat yang cerita tentang infak, dan banyak sangat ayat yang ceritakan bahawa infak tu merupakan, sedekah ni merupakan tanda orang tu beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Sekadar itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran dan intibar daripada ayat yang telah kita bincangkan pada pagi ini, dan kita jadikan sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang adalah kelemahan saya. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.